Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Dr. Yati. Mudahkan matematik anda. Baik, pada video kali ini kita akan lihat penyelesaian persamaan kuadratik. Dalam matematik tambahan, persamaan kuadratik sebelum KSSM dia berada pada bab yang kedua. Tapi dalam KSSM yang dimasukkan tingkatan 4, bab 2 iaitu bersama dengan fungsi kuadratik. Apa yang dikatakan persamaan kuadratik? Persamaan kuadratik ditulis dalam bentuk am. Persamaan kuadratik. Biasanya ditulis bentuk am. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar. Jadi yang dikatakan persamaan kuadratik bentuk am, di mana A, B dan C adalah pemalar dan A tak boleh sifar. A tak boleh sifar. Sebab kalau A sifar, dia akan jadi linear sahaja. Contoh 2X kuasa 2 tambah 3X tambah 4 sama dengan sifar. Itu boleh kita ambil A sama dengan 2, B sama dengan 3 dan C sama dengan 4. Ini bentuk persamaan kuadratik bentuk am. Persamaan kuadratik mempunyai 3 cara untuk penyelesaiannya, iaitu kaedah pemfaktoran, kaedah penyempurnaan kuasa 2 dan penggunaan rumus. Pemfaktoran dan penggunaan rumus mungkin dah jadi kebiasaan kepada murid-murid, tetapi untuk penyempurnaan kuasa 2 yang ni yang mungkin ada sedikit masalah bagi murid-murid, ya. Okey, untuk penyelesaian persamaan kuadratik ni, kita tengok satu contoh. Contohnya persamaan kuadratik 2x kuasa 2 tolak 5x tolak 7 sama dengan sifar. Okey, macam mana kita nak selesai secara pemfaktoran? Mungkin yang ni sudah menjadi kebiasaan. Kita menggunakan kalkulator dan pemfaktoran kita boleh dapat terus daripada pemudahkan daripada kalkulator. Okay, contoh daripada kalkulator, so kita masukkan persamaan 2x kuasa 2 tolak 5x tolak 7 sama dengan sifar. Okay, kalau dalam kalkulator kita masukkan nilai A, B dan C. Okay, so kita boleh dapat terus jawapannya, iaitu X sama dengan -1 dan X sama dengan 7/2. Jadi jawapannya kita tulis siap-siap di bawah. X sama dengan -1, X sama dengan 7/2. Baik, apabila kita lihat pada jawapannya tadi, kita ambil yang dalam bentuk pecahan. X sama dengan -1, X sama dengan 7/2. Jadi kalau kita faktorkan, kita akan dapat di sini X tambah 1. Sini akan dapat 2X tolak 7. Itu bermaksud persamaan kuadratik tadi kita telah faktorkan dia menjadi 2 kurungan begini, dan jawapannya X tambah 1 sama dengan sifar, jadi X sama dengan -1. Satu lagi 2x tolak 7 sama dengan sifar, jadi x sama dengan 7/2. Ini adalah
dua jawapan bagi nilai X ataupun disebut dua punca bagi persamaan kuadratik. 2X kuasa 2 tolak 5X tolak 7 sama dengan sifar. Walau macam mana pun, kita ada satu lagi kaedah, iaitu kaedah penggunaan rumus. Okey, persamaan yang sama juga, tapi kita ambil, keluarkan nilai A dia, iaitu yang berada di depan X kuasa 2, B negatif 5, dan C negatif 7. Kita ada satu rumus yang telah disediakan kepada kita, iaitu ini adalah rumus X sama dengan negatif B tambah tolak ni untuk menunjukkan dua jawapan nanti. B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan 2A. Yang ni pun dah menjadi kebiasaan oleh pelajar. So negatif B adalah negatif 5 kemudian kita mencari nilai macam biasalah. Kita tahu punca kuasa 281 adalah 9. Baik, so positif negatif di sini menunjukkan dua jawapan. X sama dengan 5 tambah 9 per dengan 4. Jadi 14 per dengan 4. Jadi jawapannya adalah 7 per 2. Lagi satu lagi, X sama dengan 5 tolak 9 per 4. Jadi negatif 4 bagi 4, so dapat negatif 1. So kita dapat dua jawapan juga untuk menggunakan rumus X sama dengan negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Ini kaedah yang kedua. Kaedah pertama tadi pemfaktoran. Baik, seterusnya kaedah yang ketiga adalah penyempurnaan kuasa 2. Tahukah anda, kita juga boleh membina rumus penyempurnaan kuasa 2 daripada rumus yang diberi. X sama dengan negatif B tambah tolak ni. Okay, supaya kita masukkan sahaja nilai A, B dan C untuk menyelesaikan secara penyempurnaan kuasa 2. Okay, sekarang kita ada formula ini. Macam mana kita nak menyelesaikannya dengan cara penyempurnaan kuasa 2? Okey. Baik, so langkah yang pertama untuk membina formula baru untuk penggunaan kuasa 2. Kita hanya modify ataupun ubah suai sahaja formula yang sedia ada. Okey, contoh di sini kita asingkan dulu. Jadikan dia dua pecahan. Okey. Punca kuasa 2, B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Okay. Kemudian kita asingkan yang negatif B per 2A ni, kita hilangkan di sebelah kanan. Jadi kita masukkan dia di sebelah kiri. Okay, sebelah kanan masih sama, cuma kita buang negatif B per 2A sahaja.
per 2A. Baik, sekarang kita cuba fikir bagaimana kita nak hilangkan punca kuasa 2. Okay, bila nak hilangkan punca kuasa 2, sudah tentulah kita kuasa 2kan kedua-dua belah. Okay, so di sini kita kuasa 2kan kedua-dua belah. Okay, maka yang ini punca kuasa 2 dan positif kalau kuasa 2 pun positif. Negatif kalau kuasa 2 pun kita akan dapat positif. So sebelah kiri sama juga. Salin saja balik. Okey. So sini akan dapat B kuasa 2 tolak 4AC. Sebab hilang square root tadi, punca kuasa 2 hilang. 2A pun kena kuasa 2. Jadi kita akan dapat 4A kuasa 2. Okay. Baik, kemudian kita fikir lagi kalau penyempurnaan kuasa 2 dia ada A di depan, lepas tu X tambah ataupun tolak satu nombor, kemudian tambah ataupun tolak satu nombor lagi. Ini adalah bentuk penyempurnaan kuasa 2. Jadi kita ada A dekat depan, maka di sini kita kena darab dengan A. Okey, so kita darab dengan A. So kita darab dengan A di sini. Maka A di sini kalau darab dengan A kuasa 2, maka hilanglah 1A. Okay. Baik, seterusnya kalau kita nak jadikan dia sama dengan sifar, okay. Jadikan dia sama dengan sifar, jadi A di sini, maka di sini dia akan jadi tolak. Okay, sama dengan sifar. Okay, untuk cantiknya yang ini kita letak dalam kurungan. Okay, dia dah sebentuklah dengan penyempurnaan kuasa 2. Kalau dia fungsi fx saja di depan. Kalau persamaan sama dengan sifar. So di sini kita dapat satu formula. Okay, satu formula penyempurnaan kuasa 2. A x tambah b per 2a tolak b kuasa 2 tolak 4ac per 4a. Ini adalah bentuk ataupun formula untuk penyempurnaan kuasa 2. Okey, saya tengok macam mana kita nak selesaikan persamaan tadi yang ada 2x kuasa 2 tadi. Baik, macam mana kita nak selesaikan persamaan ini dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2 daripada rumus yang kita dapat tadi. Okey, so langkah yang pertama kita keluarkan macam tadi juga, kita keluarkan A dia, B dan C. Baik, seterusnya kita lihat salin balik persamaan rumus tadi. X tambah B per 2A kuasa 2 tolak B kuasa 2 tolak 4AC per dengan 4A. Okay, terus sama dengan sifar sebab dia adalah persamaan. Baik. Seterusnya ganti masuk nilai-nilai A, B dan C tadi sahaja. Okey, 2 so kita dapat ringkaskan sahaja yang dalam kurungan. Sini akan jadi negatif 5/4 kuasa 2. Di sini tadi kita dapat 81/8 sama dengan sifar.
Baik, untuk penyelesaian cari nilai X, kita asingkan 81/8 ni ke sebelah kanan. Yang sebelah kiri masih sama. Di sini akan dapat 81/8. Okey, sekarang kita hilangkan pula 2 ni, iaitu kita bahagi 2 kedua-dua belah. Jadi X tolak 5/4 kuasa 2 sama dengan 81/16. Okey, seterusnya kita akan hilangkan kuasa 2. Sebab kita tahu bila kuasa 2 nak hilangkan dia, kena punca kuasa 2 kan kedua-dua belah. Bila kita ada punca kuasa 2, maka kita akan letak positif, negatif. Sebab dua-dua jawapan boleh diterima kalau kuasa 2. Okay, so kita dapat di sini positif, negatif 9/4. Baik, seterusnya baru kita asingkan satu yang positif, satu lagi yang negatif. Ini adalah persamaan linear macam biasalah. 9/4. Jadi X kita dapat 9/4 tambah 5/4 jadi 14/4 juga 7/2. Okey, satu lagi X sama dengan X tolak 5/4 sama dengan negatif 9/4. Jadi kita dapat X sama dengan negatif 9/4 tambah 5/4 jadi negatif 4/4. So negatif 1. So 2 juga jawapan untuk penyelesaian persamaan kuadratik yang tadi. Jawapan mesti sama walaupun kaedah yang apa-apa kaedah yang kita gunakan. Cuma di sini saya nak beri tumpuan kepada formula ini. A X tambah B per 2A kuasa 2 tolak B kuasa 2 tolak 4AC per 4A sama dengan sifar. Ini cara yang satu lagi, iaitu penyempurnaan kuasa 2. Okay, mungkin murid-murid belum biasa dengan formula ini, tapi selepas ni bila dah digunakan selalu, insya-Allah kita akan ingat ya formulanya. Okey, ni penyelesaian dia. Okey, so jawapan dia adalah sama. X sama dengan 7/2, X sama dengan negatif 1. So boleh cek semulalah dengan menggunakan kalkulator. Seterusnya kita akan menggunakan formula ini dalam fungsi kuadratik. Okay, fungsi kuadratik sebelum KSSM dia berada pada tingkatan 4, iaitu bab ketiga. Tetapi untuk yang KSSM tingkatan 4 tapi bab 2. Okey, so dalam penentu fungsi kuadratik ni, apa yang kita pentingkan adalah menentukan nilai minimum atau nilai maksimum, titik minimum ataupun titik maksimum, dan juga paksi simetri. Apabila dah lengkap, maka kita bolehlah lakar graf fungsi kuadratik itu. Okay. Untuk menyelesaikan fungsi kuadratik, untuk mencari semua yang disebutkan tadi, perlu kita buat penyempurnaan kuasa 2 bagi fungsi kuadratik. Okey, so kita ambil satu contoh. Okey, contoh ini soalan dia. Dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2, nyatakan nilai maksimum atau nilai minimum bagi setiap fungsi kuadratik berikut. Seterusnya, cari titik maksimum atau titik minimum dan nyatakan paksi simetri yang sepadan. Okey, kita ambil satu contoh fungsi kuadratik yang pertama ni.
fx sama dengan x kuasa 2 tambah 6x tambah 7. Di sini tidak ada sama dengan sifar sebab dia adalah fungsi. Kalau persamaan, baru kita samakan dengan sifar. Okey, jadi sekarang macam mana kita nak bentuk penyempurnaan kuasa 2 dengan menggunakan formula tadi? Okey, formula tadi yang kita sebutkan yang ni. Okey. Baik. So di sini kita hanya menggunakan formula tadi tapi tidak ada sama dengan. So kita buat tempat barulah. Sekarang kita nak bentukkan persamaan fungsi kuadratik tadi dengan menggunakan penyempurnaan kuasa 2. So seperti mana tadi juga kita keluarkan A 1 B 6 C 7. Okey, seterus masukkan sahaja dalam fungsi kuadratik yang kita penyempurnaan kuasa 2 tadi. A dia adalah 1 X tambah B dia adalah 6 per dengan 2 darab 1, so 2 kuasa 2 tolak B kuasa 2, 6 kuasa 2 tolak 4, A dia 1, C 7, 4A, 4 darab 1, 4. Okey, so ringkaskan, 1 tak perlu sebab tak perlu tulis dah. X, okey, 6 per 2 adalah 3 kuasa 2. Okey, so yang ni kita ringkaskan, 8 bahagi 4 dapat 2. Okey, ulang balik. Okey, langkah pertama kita diberi fungsi kuadratik bentuk am, X kuasa 2 tambah 6X tambah 7, A sama dengan 1, B sama dengan 6, C sama dengan 7. Okey. Baik, seterusnya kalau kita lihat di sini, terus sahaja kita menggunakan formula ataupun rumus penyempurnaan kuasa 2 yang kita bina tadi dan terus menggantikan nilai dan dapat terus penyempurnaan kuasa 2. Baik, apabila kita dah dapat jawapan di sini, kita nak mencari nilai minimum atau nilai maksimum. Okey, penentu nilai minimum ataupun maksimum bergantung kepada nilai A. A kita adalah positif, maka graf yang sepatutnya kalau kita nak ingat balik, kalau dalam kuadratik ni dia ada graf. Jadi kalau A positif, graf dia akan jadi bentuk U begini. Kita panggil dia bentuk senyum. Jadi dia ada satu sahaja titik minimum. Okey, so di sini kita perlu cari nilai minimum. Okay. So nilai minimum daripada fungsi kuadratik tadi sama dengan kita lihat yang di belakang. Okey, terus sahaja ambil negatif 2. Kalau positif tak perlu tulislah, kita pada negatif. Okey, itu yang pertama kita dapat daripada penyempurnaan kuasa 2. Okey, yang kedua kita nak lihat paksi simetri. Bila ada graf begini, paksi simetri adalah yang melalui satu garisan yang selari dengan paksi Y dan dia melalui nilai minimum tadi ataupun melalui titik minimum. Okay, so di sini macam mana kita nak cari? Kita lihat dalam hurungan yang ini X tambah 3. Okay, andaikan yang ini X tambah 3 ni sama dengan sifar. X tambah 3 sama dengan sifar, jadi kita dapat X sama dengan negatif 3. Maka paksi simetri
bukan sama dengan negatif 3, tapi kita tulis X sama dengan negatif 3. Bila dah ada nilai minimum, ada paksi simetri, maka kita boleh tentukan titik minimum atau minimum point. Sama dengan negatif 3, negatif 2. Okey, so lengkap nilai daripada yang kita boleh dapat daripada penyempurnaan kuasa 2 bagi fungsi kuadratik, nilai minimum, paksi simetri dan titik minimum. Seterusnya, kita juga boleh melakarkan graf fungsi kuadratik tadi dengan cara kita membina jadual untuk mencari titik-titik yang bersesuaian. X dan juga Fx. So titik minimum dah ada, kita letak di tengah. So yang ni tak perlu. Cuma titik di tengah, negatif 3, negatif 2. So kita pilih nilai X sebelumnya 2 dan selepasnya 2. So di sini saya ambil negatif 4 dengan negatif 5. Sini ambil negatif 2, negatif 1. Ini sebab mudah, dia adalah integer. Baik, jadi untuk mencari nilai kalau X dia negatif 5, Y-nya berapa atau Fx-nya. So negatif 5 kita masukkan balik dalam X tadi. Negatif 5 tambah 3, negatif 2, negatif 2 kuasa 2, 4, 4 tolak 2, 2. Jadi di sini adalah 2. Baik, bila dia simetri, sudah tentu negatif 5 sini 2. Bila dia simetri, sudah tentu pada X negatif 1 juga akan dapat 2. Okay, mari kita cek. Negatif 1, jadi negatif 1 tambah 3, 2, 2 kuasa 2, 4, 4 tolak 2, 2. So dia adalah simetri. Begitu juga kalau negatif 4. Okay, negatif 4 tambah 3, negatif 1. Negatif 1 kuasa 2, 1, 1 tolak 2, negatif 1. So negatif 1 di sini juga akan jadi negatif 1. Sebab dia adalah simetri. Baik. Okay, bila dah ada yang ini, lengkaplah kalau kita nak buat garisan ataupun buat dia punya lengkungan. Jadi kita ambil daripada negatif 1. Ini lakaran sahaja. Boleh juga nak buat atas kertas graf. Lagi cantik lah kalau buat atas kertas graf. Negatif 4, negatif 5. Okay. Y dia ada positif 1, 2, negatif 1, negatif 2. Okay, so kita tandakan titik masing-masing macam negatif 3, negatif 2, negatif 4, negatif 1, negatif 5, 2. Negatif 2 juga adalah negatif 1 dan negatif 1, 2. Jadi graf kita dah boleh dapat dalam bentuk kuadratik. Okey, so dia kalau nak cantik kita buat atas kertas graf. So lengkaplah. Yang ni adalah graf bagi fungsi Fx sama dengan X kuasa 2 tambah 6X tambah 7. So dia datang daripada penyempurnaan kuasa 2. So apa yang saya nak tekankan di sini, tegaskan di sini bahawa penyempurnaan kuasa 2 juga ada rumusnya. Jadi kita hanya masukkan nilai sahaja A, B dan C dan ringkaskan, terus kita boleh dapat penyempurnaan kuasa 2 dia. Okay, ini contoh yang pertama. Okay, tengok contoh yang kedua. Okay, bila ada negatif yang ni. Okay, saya ambil yang F ni. Okay,
contoh yang kedua, fungsinya adalah fx. Baik, kalau kita lihat dia belum lagi bentuk am sebab x kuasa 2 letak di belakang. Jadi kita susun dulu menjadi negatif 3x kuasa 2 bagi jadi dalam bentuk am. Okey, ini adalah fungsi kita. Baik, so jelas kalau depan x kuasa 2 adalah a, depan x adalah b, jadi ini adalah C tanpa X bersamanya. So kita keluarkan A negatif 3, B 12, C negatif C adalah 4. Okey. So sekarang ni kita nak menggunakan formula penyempurnaan kuasa 2. Jadi tulis balik formulanya. Negatif 3, jadi positif bahagi negatif, so negatif 12 bahagi 6, so dapat 2. Okay, yang ni kalau ringkaskan boleh terus. Okay. So boleh ringkas lagi sebab di sini negatif darab negatif. So, X tolak 2 kuasa 2 tambah 16. Okay. Tapi disebabkan A dia adalah negatif, maka graf ini adalah graf yang berbentuk N, iaitu graf masam. Jadi di sini adalah titik maksimum, bermaksud nilai maksimum kita boleh dapat. Nilai maksimum yang belakang sahaja, yang ini adalah 16, tak perlu letak dah positif. Okey, paksi simetri. So di sini kita boleh ringkaskan dalam kepala sahaja. Bila X tolak 2 sama dengan sifar, jadi X sama dengan 2. Maka boleh tahu terus titik maksimum. Okay, titik maksimum jadi 2, 16. Okay, so macam tadi juga kita boleh dapatkan, so nilai kita tengok 2, 16. Jadi di tengah-tengah dulu kita letak 2, 16. Sini 1, sifar, 3, 1, sifar, 3 dengan 4. Untuk mencari fx, masukkan di sini sahaja nilai x-nya. Kalau sifar, sifar tolak 2, negatif 2. Negatif 2 kuasa 2, 4. Okay, 4 darab dengan negatif 3, negatif 12. Jadi 6 tolak 12, sini adalah 4. Okay, kalau 1 tolak 2, negatif 1, negatif 1 kuasa 2, 1, 1 darab negatif 3, negatif 3 tambah dengan 16, so kita dapat 13. Okay, sebelah kanan terus sahaja ambil. Sini 13, sini adalah 4. Okay, so boleh cek sendirilah. Kalau 3 tolak 2, 1, 1 kuasa 2, 1, 1 darab negatif 3, negatif 3 tambah 16, jadi dapat 13. Okey, untuk cantik kita gunakan atas kertas graf tanda sifar 4, 1, 13, 2, 16, 3, 13 dan 4 juga. Ini graf yang perlu kita dapat. Okey, kemudian kita sambungkan.
Okay, so kita akan dapat satu graf berbentuk graf masam. Okey. Baik, so di sini ulang balik, apabila kita nak dapat penyempurnaan kuasa 2 hanyalah perlu menggunakan rumus sahaja. Jadi kita dapat terus nilai dia dengan cepat, ya, nilai yang kita nak tadilah. So kita dapat nilai minimum paksi simetri. Sorry, di sini nilai maksimum kerana A dia negatif. Paksi simetri andaikan yang di dalam ni sama dengan sifar, jadi X sama dengan 2, titik maksimum adalah X dan Y. Jadi nilai maksimum sebenarnya nilai yang paling tinggi. Jadi kalau tengok pada graf tadi, okey, di sini nilai maksimumnya, jadi nilai X yang sepadan dia ialah X sama dengan 2. Ini adalah paksi simetri dia. Okey, ini adalah paksi simetri. Jadi biasanya kita letak dalam garisan putus-putus. Okey, ini adalah paksi simetri, jadi X sama dengan 2. Paksi simetri dia. Okey, X sama dengan 2. Baik, so sampai sini saja untuk kali ini. Jadi harap video kali ini dapat membantu adik-adik yang bakal menduduki SPM bagi kertas matematik tambahan. Sekian. Terima kasih.